Sekarang kita teruskan dengan soalan 8 pada latihan buku modul MO. Jadi untuk contoh ini kamu sendiri boleh rujuklah bagaimana untuk lukiskan histogram longgokan dan seterusnya bina OGIF pada graf yang sama. Jadi untuk soalan latihannya juga sama. Okey. Kalau kamu perhatikan bahagian A, jadual ini telah menunjukkan jarak yang dilalui oleh beberapa buah kereta dalam satu hari. Bahagian 1 ini, bina satu histogram longgokan bagi data tersebut dengan menggunakan skala 2cm kepada 5km pada paksi ufuk dan 2cm kepada 5 buah kereta pada paksi mencancang. Jadi untuk lukiskan histogram, kita sediakan jadual kegerapan juga, tapi sekarang dia nak longgokan. Jadi sediakan jadual kegerapan longgokan dengan catatan ada catatan nilai-nilai sempadan bawah dan atas. Okey, jadi kamu gunakan serang kelas yang diberi mula dari 15 hingga 19. Sampailah 35 hingga 39. Jadi sempadan bawah dan sempadan atas kamu sepatutnya dah tahu macam mana nak kira. Untuk kegerapan longgokan juga sama. Kita tambah sahaja nilai-nilai kegerapan ikut serang kelas yang seterusnya. Okey, lepas ni langkah pertama pada paksi mencancang kita catatkan ikut skala yang diberi iaitu 2cm kepada 5 buah kereta. Jadi, iaitu dalam gandaan 5 sampai 30. Seterusnya untuk paksi ufuk, kita masih lagi ikut skala dia iaitu 2cm kepada 5km. Tapi kita tak guna dalam selang kosong 5, 10. Sebaliknya, kita catat terus dengan nilai-nilai sempadan bawah dan atas. Kalau kamu perhatikan nilai-nilai sempadannya memang dalam perbezaan mereka adalah 5 unit juga. Okay? Jadi lepas tu lukiskan histogram lah dengan merujuk kepada selang kelas dan dengan merujuk kepada nilai sempadan bawah dan sempadan atas dan catatan kegerapan longgokan. Jadi pastikan setiap palang yang kamu lukis mesti dalam tertib menaik, ya. Okey, seterusnya untuk bahagian kedua nak bina OGIF pada graf histogram ni, barulah kamu tandakan titik-titik ini pada setiap hujung. Okey, pada setiap corner sini. Lepas tu sambungkan titik-titik ini supaya dapat graf OGIF. Jadi inilah soalan penyelesaian untuk bahagian A. Seterusnya untuk soalan 9, kita perlu selesaikan ikut OGIF yang diberi. Okey. Baik, jadi sekarang kita perhatikan terus bahagian A. OGIF ni menunjukkan jarak lontaran bagi lontar peluru oleh sekumpulan atlet. Okey, untuk bahagian 1, berdasarkan graf OGIF ni, kita nak hitungkan bahagian A persentil ke-45. Jadi untuk persentil ke-45, kita perlu tentukan dulu di manakah letaknya, iaitu dengan merujuk kepada perhitungan kedudukan, iaitu ambil 45/100, lepas tu darab dengan nilai kegerapan longgokan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 20. Jadi dapatlah serapan yang ke-9. So rujuk kepada graf. Okay, cikgu besarkan graf tu. Baik, jadi kalau kamu perhatikan sini bacaan 9. Jadi tarik ke bawah dan bacakan nilai bacaan dia. Jadi sekali lagi macam mana nak tentukan bacaan untuk setiap tanda ini, kita tengok dulu jarak ataupun nilai-nilai sempadan yang berturutan, iaitu dari 395 hingga 499.5, maka kamu akan dapati nilainya adalah sebanyak 100. Jadi maknanya setiap kotak ini mewakili 10 unit, ya. Jadi kita tambahkan, sekarang ada 2 kotak, jadi maksudnya tambah lagi 20 kepada 399.5, maka dapatlah jawapannya iaitu 419.5. Seterusnya untuk bahagian B, persentil ke-80 juga sama. Ambil serapan yang ke-80/100, lepas tu darab dengan jumlah 20. Samalah dengan kedudukan ataupun serapan yang ke-16. Jadi sekali lagi rujuk kepada graf ini. Pada kedudukan 16, okay, tarik ke sebelah kanan dan turun ke bawah.
Okey, jadi kalau cikgu besarkan grafnya, kamu akan dapati dia juga ngam-ngam pada tanda yang kedua daripada 499.5. Jadi tambah lagi 20 kepadanya, maka dapatlah bacaan dia iaitu 519.5. Baik, seterusnya untuk bahagian 2, atlet dengan jarak lontaran sekurang-kurangnya 5 meter layak ke pusingan akhir. Berapakah bilangan atlet yang layak ke pusingan akhir? Okey, sekurang-kurangnya maksudnya mesti paling sikit, iaitu sama dengan 5 meter atau lebih daripada 5 meter barulah layak ke pusingan akhir. Jadi daripada graf ni kita perlu bacakan dulu di manakah 5 meter berdasarkan paksi ufuk. 5 meter bersamaan dengan 500 cm. Jadi kalau 500 cm memang tak dapat baca lah. Jadi kita ambil nilai paling dekat iaitu 499.5. Jadi sekarang kita nak tentukan bilangan atlet. Jadi kena baca pada bahagian kegerapan longgokan. So daripada baca ini yang kita dapat ialah 15 orang. Apa maksudnya ini? Maksudnya ada seramai 15 orang atlet yang mendapat lontaran kurang ataupun sama dengan 500 cm. Okey, kurang ataupun sama dengan. Tapi sekarang soalannya yang dia nak yang layak iaitu melebihi 500. So maksudnya kita perlu ambil jumlah atlet iaitu seramai 20 tolak dengan 15 iaitu seramai 5 orang sahaja. Jadi untuk bahagian 2 ni sebenarnya daripada graf yang kita nak cari sebenarnya ialah bahagian sini. Nah ini. Okey. Yang bawah ini ialah kurang daripada. Dari sini sampai sini maksudnya seramai 15 orang yang mendapat lontaran kurang daripada 5 meter. So kalau melebihi maksudnya bahagian atas. So kita kena ambil 20 tolak dengan 15. Okay. Maka dapatlah bacaannya, bilangan orangnya 5 orang. Seterusnya untuk yang ketiga, anggarkan peratusan atlet melontar lebih daripada 4.6 meter. Jadi 4.6 meter kalau rujuk kepada sini dia dalam unit cm. So kita tukarkannya kepada 460 cm. Okey. Baik, jadi di manakah letaknya bacaannya? Okey, kamu tengok sini. Cikgu dah tunjukkan. Okey, jadi carilah bacaan yang paling dekat dengan 460 iaitu 459.5. Okey, iaitu di sini. Jadi naik atas dan cari bacaan bilangan atlet iaitu seramai 12 orang. Okey. Jadi yang 12 orang ni maksudnya ialah 12 orang atlet yang mendapat lontaran kurang daripada ataupun sama dengan 459.5 iaitu hampir dengan 460. Okey. Jadi sekarang yang dia nak dalam soalan ini ialah lebih daripada 4.6 meter. Jadi kalau lebih maknanya kena ambil 20 tolak dengan 16 iaitu bahagian sini yang melebihi 460 cm. Okey, bahagian sini yang melebihi. Jadi kita sekali lagi kena tolak untuk dapatkan bilangannya iaitu seramai 8 orang. Seterusnya kita perlu hitungkan peratusannya. So kirakan peratus. 8 daripada 20 orang atlet darab dengan 100%. Maka dapatlah jawapannya 40%. Baik, jadi itu sahaja penerangan untuk soalan 8 dan 9.